buang sesuatu yang menghalang jalan. Tiba-tiba dia bina kemah pula. Itulah dia. Boleh dengan ada hak-hak jalan. Maksudnya jalan pun perlu diberikan hak. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral. Saya Fitri Yahya dan berkongsi ilmu dengan anda malam ini dengan topik yang mungkin menjadi trend terkini berkaitan dengan pacak kemah dan kemudian ada lepak di situ. Dan ini membimbangkan kerana melibatkan gangguan kepada orang ramai dan orang di sekeliling yang datang untuk melancong bertenang-tenang tapi diganggu oleh mereka. Dan bersama dengan Ustaz Ashraf Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita bimbang menjadi trend terbaru anak muda sebab yang pertama mengganggu pemandangan, yang kedua mengganggu urusan orang lain. Di tempat-tempat yang mungkin kawasan peribadi, mereka suka hati pacak kemah Ustaz. Pertamanya, kita menerima pakai al-adah muhakkamah. Kita melihat kepada budaya setempat. Kalau kita pergi sebuah negara yang memang tak kisah sebenarnya you tidur gelandangan tepi jalan dan memang ramai orang tidur tepi jalan, maka itu tidak menjadi satu masalah. Tapi ada sebahagian tempat yang kita faham, mungkin dengan pemandangannya tempat yang agak eksklusifnya, tempat yang ada tempat khas untuk berkemah, tempat khas untuk kamu duduk di sini, dan mereka yang datang itu tidak mahu nampak bertaburan orang letak situ, letak sini, pacak kemah begini, tak ada peraturan, maka tak perlulah kita duduk di satu tempat yang kita tahu tempat itu tak sesuai untuk tindakan sedemikian rupa. Jadi saya cakap ni sebab ada sebahagian tempat kalau kita pergi Europe dan memang dibenarkan dan memang orang tak kisah pun. Dan ada sebahagian tempat macam Fitri selalu pergi, contohnya pergi Switzerland. Tiba-tiba you tak ada, polis tahan tak ada hotel pada malam tersebut. You naik kereta, baru naik kereta bukan tidur tepi jalan. Dia tahan, dia tengok tak ada hotel malam itu. Boleh jadi you adalah orang yang berkemungkinan akan tidur di tepi jalan. Mereka tidak mahu nampak suasana yang tidak baik sebab dia mengganggu mata-mata orang yang ingin mencarikan ketenangan, keindahan, nak lari daripada tempat serabut ke tempat tenang, tiba-tiba ada yang mengganggu jalan. Kita sebagai orang Islam, jadi apa adab dalam musafir? Setiap perjalanan apabila nama musafir, musafir ni tidak dinamakan bagi perjalanan yang kurang daripada had 2 marhalah dalam mazhab Syafi'i. Kalau setakat nak pergi KL itu tak ada masalah, daripada Bangi nak pergi ke Shah Alam itu okey. Tapi bila nama musafir, musafir itu perjalanan yang jauh, yang jarang kita lakukan. Sudah semestinya kita memperhatikan ada adab yang mana pernah berlaku zaman Nabi. Nabi mengajar ada adab tertentu. Even dalam unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh unta itu diberi makan secukupnya, direhatkan sehari sebelumnya. Macam kita nak travel jauh, kenderaan kita diperiksa, diservis, itu sebahagian daripada sunnah walaupun nampak benda tu simple. Maka kita kena buat persiapan di mana nak tidur, di mana nak bermalam supaya tidak mengganggu orang. Satu budaya orang Arab ini dia suka lepak-lepak. Bukan setakat orang Arab, zaman dulu sampai hari ini kita pun suka lepak. Tiba-tiba Nabi menyebut dalam hadis sahih Muslim, jauhkanlah kamu daripada duduk di tepi jalan. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Nabi yang lain kata, takkan kami tak boleh lepak-lepak? Itu benda biasa. Duduk tepi jalan, kita pun pernah kan duduk lepak-lepak. Nabi kata, boleh dengan ada hak-hak jalan. Maksudnya jalan pun perlu diberikan hak. Nabi menyebut antaranya, Nabi sebut ghaddul basar, menundukkan pandangan. Iyalah, you duduk tepi jalan, laluan tu mungkin perempuan lalu, dia tak selesa. You duduk tepi depan toilet shopping complex, duduk tengok, orang pun tak selesa. Nabi sebut tundukkan pandangan. Mungkin ada tunduk pandangan bagi orang yang mungkin itu laluan dia, duduk lalu tiap hari. Tiba-tiba you duduk lalu macam mana buat sikit. Contoh kan dia buat bunyi-bunyi tarik murat, tak selesa orang. Nombor 2 Nabi sebut wakaful adha, hindarkan buang sesuatu yang menghalang jalan. Tiba-tiba dia bina kemah pula. Itulah dia. Dia buat satu benda yang menghalang laluan orang. Orang nak selesa, tak mau trafik terganggu. Sebab itu bila kita cerita tentang menghalang jalan ni, nampak macam simple. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, disyarahkan hadis ini, dia menyebut tentang hak jalan ini supaya laluan itu begitu pantas berlalu. Orang mudah untuk akses ke perjalanannya. Tanpa sebarang gangguan. Tanpa sebarang gangguan. Muslim juga tidak boleh dalam situasi yang dia macam mendatangkan ketidaksesaan kepada Muslim yang lain. Depan rumah orang tiba-tiba macam pacak kemah, kita pun rasa pula pelik-pelik kan. Takut nanti rumah kita diceroboh ke, diintip ke, diambil gambar ke. Sebab itu melibatkan ruang peribadi. Sebab itu ruang peribadi manusia ini kita kena jaga. Sebab itulah bila kita bincang isu kalau you duduk rumah flat sekalipun, rumah apartmen sekalipun, orang dalam rumah dia tak akan pakai proper. Kadang-kadang pintu terbuka. Kita yang lalu depan pintu rumah dia, contohlah perempuan dalam rumah, dia dalam rumah takkan dia nak pakai tudung elok semua, pakai t-shirt biasa, tidak berlitup. Tiba-tiba ada orang lalu depan rumah. Orang tu melihat ke dalam ruang dalam rumah. Siapa yang bersalah? Adakah wanita dalam rumah yang tidak berpakaian menutup aurat itu berdosa sebab dia tidak menutup aurat, pintu terbuka? Dia tidak berdosa. Yang salahnya orang yang melalui laluan tersebut.
Lepas tu saya sebut tadi Nabi kata elakkan daripada duduk di tengah jalan ada 4. Nabi sebut yang pertama tunduk pandangan. Nabi kata yang kedua Nabi kata tentang jangan ada halangan di tengah jalan. Kemudian Nabi menyebut tentang waraddus salam, menjawab salam, dan Nabi menjawab tentang jangan kalau ada tegur menegur dan amar makruf nahi munkar. Nabi cakap benda ini sebab benda ini pasti berlaku dan akan berlaku. Dan hari ini kita tengok kalau kita lalu satu tempat, ada benda yang kita sendiri yang kena tunduk pandangan. Jangan kita pergi tengok tempat-tempat tersebut. Jadi bila sebut privacy ni, kalau boleh tu kita tengok pada situasi dan keadaan. Tempat depan rumah orang nak pacak. Kan saya pun kaki travel. Fetri lagi lah kaki travel, jalan merata. Kan kita pun tahu di mana yang boleh, di mana tak boleh. Tapi dalam kes ni, mereka tak boleh rasa macam kami kecemasan ni, emergency sebab hotel penuh. Tak boleh suka hati macam ambil jalan itu ya. Sebab ia juga menggunakan banyak risiko kepada orang di sekeliling. Mungkin ada sebahagian orang tidak selesa. Mungkin kawasan parking, kereta dia parking di situ. Tiba-tiba dia tersetak selamat dengan keadaan kenderaannya. Jadi kita mungkin boleh cari ruang yang lain. Kalau kata pihak hotel ataupun pihak kawasan peranginan tersebut menyediakan tempat untuk orang yang tak sempat masuk hotel. Ada tempat untuk tidurnya, ada tempat untuk letak kemahnya. Mungkin itu lebih baik. Kita faham bila dalam musafir ni kadang-kadang ada benda yang emergency berlaku. Nak tidur tiba-tiba tak ada tempat. Kalau boleh tu, saya rasa tidur dalam kereta tu gagah lagi lah. Ini juga melibatkan aspek kebersihan ya. Kita kadang-kadang tengok orang pergi mana-mana, buang sampah rata-rata. Datang tempat orang yang cantik, yang bersih, tiba kita datang, habis. Mungkin di kawasan peribadi itu ada rumput, ada bunga-bunga, dan setiap manusia bila mana bermalam pastilah nak buang air dan sebagainya. Sedangkan terpaksa menggunakan harta milik orang lain ya, yang mungkin yang tak semenggah lagi, ada yang mungkin dalam plastik kemudian campak ke mana. Dan ini menimbulkan memberi persepsi yang sangat buruk kepada sebagai remaja Muslim contohnya yang begitu taksub dengan suatu trend terkini. Semua orang pergi travel, semua orang seronok nak berkelah. Kadang-kadang kita berkelah, kenapa dia orang tak sediakan tong sampah? No, you berkelah, you datang daripada tak ada apa, you balik bawa pulang benda-benda tersebut. Bukannya you harapkan tong sampah. Ini pandangan kita. Kita pergi pantai, kita pergi sungai-sungai, kita tengok kadang-kadang di ruang tong sampah tu penuh. Sebab akses untuk mengambil sampah, saya cakap terang, ini pengalaman saya jumpa dengan orang-orang yang membersihkan kawasan-kawasan peranginan. Dia kata akses untuk ke tempat tersebut untuk ambil sampah bukan senang. Kadang-kadang kena mendaki. Cara mudah adalah you datang dengan apa yang you bawa, you pulang dengan membawa pulang apa yang you bawa. Ini bukanlah kata hukum, tetapi ini satu pengalaman untuk kita nak menjaga alam kita, menjaga kebersihan. Kita pun nak pastikan lagi 10 tahun, 20 tahun kita masih boleh ke tempat yang sama dalam keadaan masih terpelihara keindahan tersebut. Ada pihak yang datang sembarangan ke kawasan orang lain, seperti orang di situ rasa macam haknya diceroboh. Sebab bila melibatkan sesuatu yang asing, yang aneh, yang pelik-pelik ini, orang rasa macam tidak selamat. Sedangkan kita digalakkan untuk memberikan keselamatan agama, kecederaan tubuh badan, jadi tambah ilmu dan rezeki yang berkat, semua tu macam mana ia memang bercanggah dengan apa yang kita gagaskan. Kalau Fitri lah tengok pada sejarah zaman Nabi, dulu orang Arab Badui lain, budaya dia lain. Bila dia nampak saja kemah Arab Badui di tengah padang pasir, orang yang musafir boleh pergi jumpa untuk minta makanan. Itu benda yang dah jadi budaya. Dan orang Arab Badui pun kadang-kadang dia buat makanan. Macam Nabi pun Ma'bad, Nabi singgah di kemah, Ma'bad buat makan roti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu walaupun Nabi dia tidak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia budaya. Jadi kita sekarang tak bolehlah kita pergi satu tempat tiba-tiba kita ketuk pintu ikut suka. Kalau nak ketuk mungkin boleh dalam keadaan kita memastikan orang itu tidak merasa ketakutan dengan kehadiran kita. Nabi tak suka kita menakutkan orang. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini disebut dalam surah Quraisy. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tema besar, kempen besar bagi negara yang aman adalah hilangnya kelaparan orang-orang miskin dan hilangnya ketakutan rakyat. Itu kena ada. Kita takut, tak berani nak keluar pergi musim Covid ni. Ketakutan. Kita nak buang ketakutan. Ketakutan ni mendatangkan ekonomi jatuh, mendatangkan kelaparan, mendatangkan kebimbangan. Jadi sebab tu, kalau boleh kita melancong, kita pun tak mendatangkan ketakutan bagi penduduk tempat tersebut. Sebagai seorang pelancong ke musafir, kita datang dengan membawa keindahan terperabad dan jangan bawa mudarat sebab imbang ia akan menjadi satu kontroversi, menjadi satu lagi perkara yang mencetuskan konflik yang kita mahukan ialah aman damai dalam kita berkemah ke apa sekalipun, ada adab, ada akhlak dan juga tahu hak siapa yang kita ceroboh di saat kita pergi melancong dan juga bersenang-senang. Terima kasih untuk Ustaz, kongsi maklumat juga berguna. Jumpa lagi dalam Sembang Viral untuk menambahkan ilmu. Paling penting kita sentiasa tambah ilmu untuk kepastian dan kemaslahatan bersama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.